kepada mereka-mereka yang berkenaan, kalau apa yang aku cakap ni salah, tolong bagi tahu which part yang salah. Tapi kalau setuju, cuma maybe cara aku tegur or komen tu salah, again, bagi tahu juga macam mana nak approach the situation. Yang mana yang cakap reviewer kat YouTube ni tak ada credibility untuk kritik filem, please bagi tahu macam mana nak buat. So, kami boleh belajar. Orang yang tengok ni, our audience pun boleh belajar juga benda-benda ni. Ilmu. Satu ilmu baru untuk aku dan semua di alam maya. Ilmu harus dikongsi. Okay? Tak baik. Kedekut ilmu ni tak baik. Anyway, siapa yang tengok video ni tapi belum subscribe channel Telegram, please subscribe channel Telegram. Dan juga jangan lupa layan aku punya podcast sekali. New episode untuk podcast Aperture. Kita review filem KL Gangster 1 dan 2. Kan? Pada aku, one of our best episode yet. Okay, seriously, best. Tak percaya, pergi layan. Kan? Lepas tu subscribe je. Semua link ada kat bawah. Assalamualaikum, kembali bersama Telegram dalam Mata-Mata Wayang. Untuk video kali ni, aku nak review filem berjudul Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Tak Jadi. Okay? Arahan Datuk Profesor Dr. A. Razak Haji Muhyiddin. Okay? Filem ni dibintangi oleh Jananik, Ise Fazli Syam, Zalif Siddiq, Nasali Daniel Zani, Aaron Aziz, Nasha Aziz dan Ika Farhana. Filem ni mengisahkan sekumpulan pelajar kolej yang diketuai oleh Hani, Jananik, dan rakan-rakannya Aiden, Parpu, Boboy dan Didi. Dia orang ni suka buat video prank dekat kolej. Tetapi segalanya berubah apabila puteri yang menjadi mangsa prank Hani dan kawan-kawan dia ni hampir membunuh diri akibat rasa malu. Hani yang tiada langsung perasaan bersalah dan menganggap perbuatannya itu semata-mata untuk trending dalam YouTube mula diganggu oleh pembunuh misteri selepas kejadian prank puteri. You guys, you better watch out. Okay, filem ni pada aku dia bergenre komedi seram. Tapi dia promote dalam trailer macam slasher, thriller, horror punya filem kan. Nampak macam slasher. Maybe ada sikit lah slasher element tu. Tapi dia tak cakap pun filem ni actually a slasher movie. Slasher movie pun ada elemen horror. Tapi this one memang horror dulu dan komedi. Slasher tu just sepihan garam je. So just because dia ada serial thriller pakai topeng, bermaksud confirm ni slasher movie, tak. So argument sama ada filem ni slasher movie atau tidak tu aku rasa tak relevan, tak penting itu. Tapi actually aku agak suka untuk review filem ni sebenarnya sebab dia terlalu banyak sangat kelemahan yang menyakitkan hati. So untuk filem ni actually aku tak dapat brain sangat kenapa cerita ni dibuat macam sambil lewa. Aku tak rasa ada orang yang waras akan cakap, oh, movie ni best gila, movie ni power, movie ni awesome, brilliant, masterpiece. No, aku rasa tak ada orang yang boleh cakap benda tu. No. Seriously, aku terduduk sial tengok cerita ni. Betul, aku memanglah time tengok tu memang dah duduk kan kat rumah, tapi you know what I mean kan, terduduk macam teruknya kan. Okay, bukan nak cakap aku pandai buat filem, aku terror everything kan, aku pandai tulis skrip, tulis screenplay, pandai mengarah filem. No, aku bukan anak wayang kan, tagline Telegram kami bukan anak wayang. Tapi aku tahu membezakan kalau bunga tu dia busuk atau wangi kan, aku boleh bau. So bila kau produce satu filem yang macam ni, jangan kecil hati, jangan sentap, jangan melenting. Bila penonton cakap cerita ni teruk, cerita ni tak best, dia bukan tak best dia memang teruk. Sebab sekarang ni new age atau new era, semua orang boleh menyuarakan pendapat tanpa batasan dekat internet kan. Dulu sebelum dunia internet adakah orang komplain pasal kita punya filem lokal ni just because kau tak dengar, benda tu tak viral,
tak bermaksud tak ada. Time tu orang ramai tak ada open platform untuk express orang punya feeling. And last time pun review dia more or less curated. Orang ramai boleh dapat info pun through majalah, through newspaper. Tu pun tak semua orang baca dan ambil kisah pasal benda tu. So tak ada platform internet macam sekarang. So now all filmmaker kena adapt benda-benda ni. So modus operandi tu kena berubah. Lepas tengok filem ni, confirm aku rasa memang dah tak ada harapan lah. Tuan pengarah ni dah mengarah berpuluh filem. Okay, dah dapat Malaysia Book of Record kan. Tapi dia still rasa filem yang dia buat ni Selamat Hari Tak Jadi ni already good enough. And so disebabkan itu aku rasa nothing can change him up to this point. Tapi kalau dia buat filem ni as a hobby, pakai duit pocket dia sendiri, aku tak akan argue benda tu. Pelantang kau lah, kau punya duit kan. But still, apa yang aku boleh cakap, filem ni sangat terrible. It's a bad movie lah in general. And tapi kalau dia boleh buat duit dengan filem ni, aku respect lah kan. Respect lah kan. Benda macam ni pun dia boleh buat bisnes. Aku respect, serious. Go ahead tuan pengarah. Up to this point, clearly you are not going to change. I think you know what you are doing. So, go ahead. And cuma jangan minta duit kerajaan tu je. Apa yang aku boleh cakap, aku tak rasa filem ni untuk aku. Dan aku rasa penonton kita deserve more than this. Pada aku, this is too dumb. Dari segi dia punya penceritaan, especially pasal the real serial killer tu kan, yang topeng tu. Pada aku dia hanya untuk distraction je. But dia overuse sampai distraction tu jadi useless. And maybe dia terlalu excited sangat dengan idea dia, asal dia tu. So dia tak fokus benda yang paling penting. And samalah dengan plot-plot mangsa-mangsa Hani ni, useless. Sebab the main story is dia nak buat satu big grand prank untuk watak utama ni. Kira macam payback time lah kononnya. Which is, tu pun tak ditulis dengan baik sebab obvious sangat. And awal-awal lagi dah tahu dah. Ni untuk ni kan. Sepatutnya dia fokus macam mana nak bagi benda tu tak obvious. Create more persoalan dan misteri untuk the grand prank part tu lah. Tapi dia buang masa fokus dekat the distraction element tu untuk throw off the audience. It can be done, but not like this. If you want to be clever by introducing a lot of things, nak bagi nampak cerita yang kau nak sampaikan ni more sophisticated, you need to know how to navigate things around. Make sure the story tu coherent. Otherwise don't bother. Tak payah fikir. Kau plan nak nampak macam idea kau tu pandai, tapi result dia bangang. Kan? Sorry lah kalau kasar. Tapi aku rasa as a filmmaker, kau patut lebih tahu kan yang mana okey, yang mana tak okey. Sebab the last part tu aku rasa actually quite fun. Tapi itulah benda-benda lain yang membuatkan aku tak puas hati. The idea yang fun. Bukan dia punya performance overall. Sebab aku ada masalah yang besar dengan dorang ni punya performance. Watak-watak dalam ni aku tak boleh belah tu. Serius. I mean, the main character Jana ni, dia okay lah sikit aku rasa. Tapi dia still lack of direction yang consistent. Yang lain tu, agak susah nak hadam. Macam tak ada orang direct dorang ni semua. And then, watak dorang ni macam, it's not a real person. Aku tak boleh nak relate. Macam mana dorang berbual dengan di antara dorang, macam mana dorang berpakaian kan. Aku tak sure tuan pengarah ni dia based on what bila dia create watak-watak ni. Boleh buat fictional characters, but it need to be believable lah. Reality dengan believable, dua benda yang berbeza. Tak kisah kalau watak tu tak wujud dalam dunia sebenar, yang penting dia believable. Tapi aku nak bagi kredit sikit lah. Ada few lines yang aku tergelak juga. Kan? Ada satu tu pasal watak Hamka yang pakai botai tu, yang Muhammad tu cakap muka macam lemang terbakar. Okay, spontan macam tu buat aku ketawa. Tapi lepas tu Muhammad tu dia tak berhenti buat impression orang lain. Aku macam, oh lama, kau ni lebih-lebih pula, jadi annoying. Okay, in term of production, overall it's quite bad. Especially dia punya audio. Again, another film yang aku sentuh pasal audio. Bukan aku tak ada benda lain nak sentuh, tapi dah memang audio dia out gila. Untuk pengarah yang berpengalaman buat macam ni, satu benda yang pada aku tak munasabah. Untuk aku fikir logik kan, bukan newbie. So aku tak dapat nak terima hakikat tu kan. Dengan ambience noise yang tak clean,
echo suara, ada echo yang melampau, agak teruk. And then satu lagi, in term of production, kau buat cerita seram, tapi rumah tu terang benderang. Aku tak tahu pukul berapa tu, pukul 7, pukul 8. Tapi Hani tu dah tidur. Tapi terang benderang, babe. What the hell? And pada aku, the only reason dia buat macam tu sebab nak senangkan kerja. Tak payah nak main lighting sangat kan. Nak editing pun senang. Itu je sebab dia. No other creative reason. So macam mana orang nak ambil serius dengan cerita yang kau nak sampaikan tu kalau kau pun tak ambil serius masa nak menyampaikannya. Cinematography pun agak teruk jugalah. The framing decision kadang-kadang tu macam ikut dan je kan. So apa lagi? Music score. Satu elemen yang aku suka pun teruk. Kan? Pemilihan muzik yang pada aku tak tepat dan dia tak berjaya create the atmosphere. Maybe eerie or scary atmosphere tu. Dia main masuk je movie apa yang dia ada kan. Asal ada bunyi ala-ala seram sikit dia, jadilah masuk je. Lepas tu ada scene yang non-stop background music dia pum. Aku jadi macam kan bingkit gila. Asal kok banyak sangat muzik ni kan. Sebab kadang-kadang cerita seram ni at least kena ada silent moment ke kan. Aku rasa silent tu kadang-kadang boleh menjadikan benda tu lagi seram. Sebab dia boleh wujudkan perasaan tak selesa untuk penonton. Tapi dia tak buat. So aku rasa tu je lah review aku untuk filem ni. Tapi sebelum aku nak end, ada satu benda yang kelakar yang tak di-plan. Ada satu scene tu. From that scene you can sum up lah macam mana dia punya quality editing. And masa scene breakfast tu ada diorang tengah breakfast, satu keluarga tu, ada kat belakang ada TV pasang berita pasal serial killer. So kita dengar suara pembaca berita tu. Tapi lepas tu scene dekat TV tu dah tukar rancangan memasak tau. Tapi suara pemberita tu still dengar lagi. Aku macam bodoh gila. Okay, dah tu je. Aku tak nak cerita banyak-banyak lagi. So siapa yang nak pergi tengok, silakan. Korang pergi tengok, korang bayar dan korang judge sendiri. And aku tak halang. But if you want my personal advice, this is my personal advice. And aku bukan nak menjatuhkan siapa-siapa, nak boycott sana, boycott sini, no. Aku bagi aku punya personal advice. Korang boleh skip lah. Save your money and simpan duit tu. It's not worth it, seriously. Tapi again, personal advice. So untuk filem ni aku rating 1 bintang je. So far 2021 ni banyak gila filem aku bagi 1 bintang. Dan aku rasa dah macam hat-trick ni kan. Tapi aku rasa ada filem-filem yang best. Filem lokal lah yang best kan. Tapi mungkin masih lagi on hold sebab MCO. So harap keadaan akan kembali pulih seperti biasa secepat yang mungkin. So guys, stay safe. Alright, thank you for watching. Please subscribe dan like video ni. Dan jangan lupa kembali bersama Telegram untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.